kawasan, kita tanyakan mereka apa yang mereka perlu hendak lakukan untuk menyara hidup. Okey, sebagai contoh, mereka kata boleh tak dia belajar menjahit supaya menjadi punca pendapatan. Jadi kita menyediakan khusus untuk dia. Modal juga diberikan. Modal diberikan, kita beli dia mesin jahit supaya dia boleh mula dia punya tu. Jadi inilah antara benda-benda yang kita belanjakan di mana kerajaan tidak menyediakan. Okey, jadi duit ni diagihkan dan khusus untuk kebajikan. Dia tidak dibelanjakan untuk benda-benda lain. Dan sebenarnya kita dapat banyak contoh ya di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran, Kementerian Pertahanan, di mana membantu bukan saja mereka yang kurang bernasib baik tapi usahawan-usahawan. Antaranya contoh ya yang kita ada adalah Mak Okit sendiri di bawah Hal Ehwal Veteran ya, Kementerian Pertahanan. Mak Okit pun ada hari ini. Selamat datang Mak Okit. Jadi tahniah sebenarnya ya, tersenyum tapi nampak macam ada sedih sikit Mak Okit ya sebenarnya. Tapi apapun, selamat Hari Pahlawan Mak Okit ya. Okey. Jadi Datuk, kita ada seorang pemanggil di talian. Ya, hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Ram Jalis daripada Krian Perak. Okey, silakan terus dengan soalan. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk. Kadang-kadang memang adalah tercatat di dada akhbar tentang risihan bekas pahlawan negara ni. Sungguh kesian bila diamati nasib mereka. Okey, jadi soalan saya, bagaimana semasa peralihan itu persediaan membantu untuk meringankan beban kepada mereka yang malang ini mengikut acuan pemikiran Datuk. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih Encik Abdul Ram Jalis ya. Okey, silakan. Terima kasih atas soalan itu. Jabatan Hal Ehwal Veteran selain daripada membayar pension ataupun faedah-faedah persaraan, kami menyediakan program-program kebajikan. Kita ada program kebajikan sara hidup di mana sekiranya seseorang ataupun satu keluarga veteran tentera tidak mempunyai pendapatan ataupun mempunyai pendapatan yang rendah, kita akan bantu memberi sara hidup tiap-tiap bulan. Tapi maksima yang kita boleh bagikan ialah RM200 kepada keluarga tersebut. Ini kita lakukan. Sekarang ini kita menyara dengan program ini hampir 3,000 orang veteran dan keluarga dia. Jadi kita serupa macam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga membantu orang miskin, memberi wang sedemikian. Kami juga berbuat demikian tapi khas untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia. Selain pada itu, kita ada bantuan persekolahan untuk anak-anak veteran. Di mana sekiranya kita dapati seorang veteran itu mungkin ada pendapatan tetapi agak susah untuk membesarkan anak mereka di sekolah rendah dan sekolah menengah, kami bantu untuk satu anak, satu keluarga. Kalau dia ada anak sekolah rendah, kita memberikan dia RM500 setahun. Setahun. Tapi kalau dia darjah 1 sampai darjah 6, tiap tahun kita beri RM500. Dan kalau anak dia sekolah menengah, kita bagi 700 tahun. Kalau dia ada 2 anak sekolah menengah dan sekolah rendah, yang mana yang lebih menguntungkan dia. Jadi itulah di antara skim bantuan persekolahan anak-anak. Selain pada itu, kita ada bantuan untuk kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Kita tahu bahawa anak-anak veteran ramai masuk ke universiti dan sebagainya. Bantuan ini ialah bagi mereka yang mempunyai pendapatan keluarga yang rendah daripada RM4,000. Pendek kata, setiap kategori mempunyai kriteria masing-masing. Yes, dia ada syarat-syarat masing-masing. Jadi bagi mungkin untuk mendapatkan ini, bagaimana mereka boleh berhubung? Terus kepada Jabatan Terus kepada Jabatan Hal Veteran, kami ada pejabat di seluruh negara. Tiap-tiap negeri kita ada di bermula daripada Kelantan dan Terengganu, mereka berkongsi satu pejabat. Manakala Datuk cakap Kelantan, kita ada seorang pemanggil di Kelantan dari Kota Baru. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Zakaria daripada Kota Baru ni. Okey, silakan Cik Zakaria. Ini memberi pandangan sikit lah. Ya, silakan. Dari segi pahlawan-pahlawan ni dikenang dari segi kebaktiannya lah. Kalau kita lihat daripada dulu, pada masa yang dulu ada ancaman daripada
pengkhianat komunis memang wujudlah pada masa tu. Jadi orang rakyat nampaklah dari segi tugas-tugas tentera dan dia amat dihargai sangat. Tapi buat masa sekarang dari segi keadaan sekarang kita tidak ada lagi ancaman komunis. Jadi dari segi tugasan tentera tu tidak nampak sangat ataupun tidak dilihat sangat akan dia punya tanggungjawab tugas tanggungjawab dia tu. Namun dengan demikian jadi rakyat tidak nampak lah, orang ramai tidak nampak. Jadi dengan itu dia akan melupakanlah jasa-jasa tentera ni. Tapi pada masa sekarang yang terkini kita lihat dari segi ancaman lain. Kalau boleh tentera diperluaskan tugasannya, beri mandat menjalankan tugas-tugas ancaman yang ada sekarang ni, misalnya kata dadah ke, masalah gejala-gejala sosial yang kita kata hari ini ditanggung tugas ataupun dipegang oleh pihak polis lah. Tapi kita lihat hari ini ancaman itu tidak dapat dibendung sepenuhnya. Kenapa kita tidak melihat bahawa tentera juga harus diberi tugas dan tanggungjawab ini supaya negara berada dalam keadaan tidak terancam ataupun dalam keadaan yang lebih aman. Kita lihat pada hari inilah. Baik. Keadaan terlalu teruk lah. Terima kasih Cik Zakaria. Dari segi komen balas lebih tugasnya lebih luas. Baik. Terima kasih Cik Zakaria. Jadi kita akan dapatkan komen balas daripada Datuk berhubung dengan apa yang dinyatakan oleh Cik Zakaria. Kita akan berjeda seketika dan kembali selepas ini. Namun sebelum itu masih ada kesempatan sebenarnya Datuk untuk beri komen balas. Kalau dia lihat bahawa memang saya ingat baguslah kalau tidak ada ancaman musuh sekarang ni. Ada katakan sekarang ni adalah zon selesa bagi angkatan tentera kerana dah tak ada ancaman. Sebenarnya ancaman tu adalah pelbagai, Datuk kita mesti jelas tentera ni wujud untuk perang. Kalau tentera tidak berperang, tugas utama dia ialah berlatih untuk perang. Sebab kita tak tahu bila musuh durjana akan melanggar kita dan sebagainya. Tapi itulah tugas utama. Dan sekiranya ada masalah keselamatan di dalam negara, kita ada pasukan polis diraja dan sebagainya. Dan walaupun saya ingin bersetuju bahawa tentera tidak ada tak ada musuh untuk diperangi, bagaimana kalau kita kerahkan mereka untuk buat tugas-tugasan lain. Tapi kita ada masalah undang-undang. Kita ada, kalau kita nak menangkap orang undang, menangkap orang dadah tu, tentera perlu dilatih untuk menguatkuasakan undang-undang dan sebagainya. Dan tetapi benda tu saya kira tidak akan berlaku sebab kita ada satu pasukan polis yang hebat. Pada pandangan saya lah. Okey Datuk, selepas ini kita nak bincangkan pula, adakah sukar untuk jabatan mengutip dana pastinya untuk membantu pahlawan-pahlawan negara. Segalanya selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Dialog.